Okey, hari ini saya akan membentangkan iaitu tajuk yang kedua iaitu kemahiran membuat keputusan. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua iaitu soalannya, kebolehan membuat keputusan adalah penentu kejayaan seseorang pemimpin. Huraikan langkah-langkah membuat keputusan berkualiti. Jelaskan juga bagaimana kemahiran kepemimpinan ini dapat membantu mencapai pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Seterusnya, definisi membuat keputusan ialah yang pertama, decision making is at the very heart of the leadership process oleh Russell T. Gregg pada tahun 1957. Dan yang kedua iaitu membuat keputusan boleh dianggap sebagai satu proses membuat pilihan antara beberapa alternatif. Terdapat 5 proses membuat keputusan iaitu yang pertama adalah mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Maksudnya di sini, sebelum kita membuat keputusan, kita perlulah mengenal pasti dan mendefinisikan dahulu apa masalah yang dihadapi. Yang kedua, menganalisis masalah. Setelah kita mengenal pasti apa itu masalah yang dihadapi oleh seseorang atau sesuatu organisasi, maka kita perlulah menganalisis masalah tersebut. Yang ketiga, menyenaraikan kriteria dan alternatif. Maksudnya, kita perlulah menyenaraikan seberapa banyak mungkin kriteria yang menjurus kepada masalah tersebut dan juga alternatif penyelesaian yang sesuai bagi menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat pula ialah mewujudkan pelan atau strategi penyelesaian. Untuk proses yang keempat ni pula, ia mewakili 4 ciri yang berbeza iaitu yang pertama, tentukan alternatif iaitu sebelum kita membuat sesuatu pelan atau strategi itu, kita haruslah menentukan alternatif. Yang kedua, menilai baik atau buruk sesuatu alternatif penyelesaian tersebut. Yang ketiga, meramalkan kesan ataupun akibat alternatif tersebut. Dan yang keempat, memilih alternatif yang sesuai sebagai penyelesaian. Dalam banyak-banyak alternatif yang telah kita senaraikan, maka sebagai seorang pemimpin haruslah memilih satu alternatif yang paling sesuai sebagai jalan penyelesaian kepada masalah tersebut. Dan kriteria yang perlu dipatuhi adalah seperti yang pertama, pentingnya masalah kepada pemimpin. Okey, maksudnya di sini apabila kita telah menjumpai suatu alternatif penyelesaian yang sesuai, kita haruslah menitikberatkan adakah ianya penting masalah tersebut kepada pemimpin. Okey, dan yang kedua, suasana keputusan itu dicapai. Maksudnya, apabila kita telah memilih satu alternatif yang sesuai, maka kita haruslah mengambil kira keputusan yang akan dicapai. Yang ketiga, tanggapan mereka yang terlibat. Mungkin dalam sesuatu organisasi tersebut, apabila pemimpin itu telah memilih alternatif yang sesuai, maka kita perlulah mengambil kira tanggapan mereka yang terlibat. Yang keempat ialah tekanan kepada pembuat keputusan dan yang kelima, kepentingan masa hadapan dan juga hal tuju satu organisasi tersebut. Langkah yang kelima iaitu melaksana keputusan. Melaksana keputusan ni adalah proses yang terakhir bagi seseorang pemimpin itu untuk membuat keputusan. Untuk membuat keputusan, ianya ada dua. Yang pertama, melalui 5 proses yang telah saya terangkan tadi. Dan yang kedua, melalui gerak hati. Gerak hati ialah satu proses yang tidak disedari yang dicipta dari pengalaman seseorang. Yang kedua, mempunyai pengaruh terhadap analisis rasional kerana kedua-duanya saling berhubungan. Dan yang ketiga pula ialah boleh memutuskan dengan cepat walaupun bergantung pada maklumat yang agak terhad.
memutuskan keputusan. Berdasarkan pembacaan saya di sebuah artikel ada menyatakan bahawa terdapat 8 strategi untuk membuat keputusan. Strategi yang pertama ialah strategi planful, yang kedua strategi agonizing, strategi impulsif, strategi intuitif, strategi delaying, strategi fatalistik, strategi compliant dan juga strategi paralytic. Okey, baiklah. Bagi strategi yang pertama iaitu strategi planful, ianya merangkumi 7 cara untuk melaksanakan strategi planful ini. Yang pertama, kena pasti tujuan keputusan itu dibuat. Strategi planful ini lebih kepada strategi yang agak tersusun kerana ia merangkumi 7 langkah, iaitu yang pertama yang tadi saya sebutkan, kena pasti tujuan keputusan itu dibuat. Yang kedua, mencari maklumat berkaitan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, kenal pasti pilihan-pilihan penyelesaian masalah tersebut. Yang keempat, membuat pertimbangan yang adil dan saksama. Yang kelima, membuat keputusan tentang pilihan-pilihan yang ada. Yang keenam ialah mengambil tindakan, dan yang ketujuh, kaji semula keputusan yang telah dibuat dan kesan-kesannya. Strategi yang kedua iaitu strategi agonizing. Strategi agonizing ni bermaksud strategi yang mengumpul data dan menganalisis alternatif, iaitu langkah yang kedua hingga langkah yang keempat dalam strategi planful itu tadi. Dan strategi agonizing ni dia tidak boleh membuat langkah kelima, iaitu dia tidak boleh membuat dia tidak boleh membuat keputusan tentang pilihan-pilihan yang ada. Yang ketiga ialah strategi impulsif, iaitu langkah yang keenam dalam strategi planful, iaitu mengambil tindakan. Strategi impulsif ini, pemimpin itu dia hanya terus mengambil tindakan terhadap sesuatu masalah ataupun perkara yang berlaku di sekelilingnya kerana mereka tidak mengambil berat tentang analisisnya, maklumatnya dan pilihan-pilihan penyelesaian masalah. Maka impulsif ni terus lompat ke langkah yang keenam, iaitu mengambil tindakan. Maksudnya apabila ada satu masalah, mereka terus mengambil tindakan. Untuk strategi yang keempat iaitu strategi intuitif. Strategi intuitif ini adalah berdasarkan rasa hati ataupun gerak hati, di mana pemimpin yang menggunakan strategi intuitif ini hanya membuat keputusan berdasarkan gerak hati dan rasa hati mereka. Yang kelima iaitu strategi delaying. Strategi delaying ini bermaksud strategi yang hanya memikirkan atau mengenapasti kesan, akibat dan juga kesan sampingan itu hanya pada hari esok. Pemimpin yang menggunakan strategi delaying ini, dia membuat keputusan pada waktu itu, pada ketika itu, tetapi pada keesokan harinya barulah mereka memikirkan kesan daripada keputusan yang telah dibuat itu. Dan yang keenam ialah strategi fatalistik, iaitu membuat keputusan berdasarkan keadaan ataupun takdir. Maksudnya, mereka buat sesuatu keputusan itu dan hanya mengikut keadaan dan takdir. Kemudian, perkara ini akan sedikit sebanyak memberi kesan di kemudian hari. Untuk strategi yang ketujuh iaitu strategi compliant. Strategi compliant ini pula bermaksud strategi yang
mengikut perancangan orang lain. Seseorang pemimpin itu tidak sepatutnya dipengaruhi oleh pihak lain ataupun mengikut perancangan orang lain. Mereka haruslah ada jati diri sendiri. Maka apabila seseorang pemimpin itu menggunakan strategi komplain, ia tidaklah begitu bagus kerana mereka seolah-olah tidak ada perancangan daripada diri mereka sendiri. Dan strategi yang terakhir ialah strategi paralitik. Strategi paralitik ini bermaksud pemimpin itu sedar tentang tanggungjawab mereka, tetapi mereka mengalami satu kelemahan atau kekurangan di mana mereka tidak berdaya untuk membuat keputusan, mungkin kerana kurangnya kuasa, mungkin kerana kurangnya pengaruh atau lain-lain sebab. Hal ini demikian akan menyebabkan pemimpin itu takut untuk membuat keputusan, dan ini jelas menunjukkan bahawa pemimpin yang menggunakan strategi paralitik ini mereka tidak yakin dengan diri sendiri dan sentiasa rasa bersalah. Walaupun untuk membuat keputusan, kerana mungkin mereka akan memikirkan apabila sesuatu itu gagal, mereka akan dipersalahkan. Berikut adalah 8 strategi untuk membuat keputusan berdasarkan artikel yang telah saya jumpa di Google. Untuk kehendak soalan yang kedua, iaitu kemahiran membuat keputusan ini, bagaimana ianya dapat membantu guru-guru untuk mencapai pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Okey, sebagai seorang guru, perlulah tahu bagaimana cara dan proses untuk membuat keputusan dengan betul. Maka perkara ini akan menyebabkan yang pertama, proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih teratur. Di mana guru apabila membuat keputusan di dalam bilik darjah, murid-murid akan ikut dan patuh, kerana ini akan menyebabkan P dan P mereka berjalan dengan lebih lancar, kerana guru tidak perlu memikirkan kekurangan ataupun macam murid-murid tak patuh pada arahan beliau, macam tu. So apabila guru itu dia ada kemahiran membuat keputusan dalam kelas, maka murid-murid itu akan patuh dan ia akan menyebabkan proses P dan P akan lebih teratur. Yang kedua, masalah negatif atau tingkah laku yang tidak diingini dapat dikurangkan. Contohnya, apabila guru telah membuat keputusan untuk meletakkan peraturan di dalam kelas, contohnya tidak boleh makan di dalam kelas. Jadi apabila murid tersebut mengikut dan mematuhi arahan tersebut, maka tingkah laku negatif seperti mungkin buang sampah dalam kelas, makan bersepah, itu akan dapat dikurangkan. Jadi guru haruslah tahu untuk membuat keputusan dengan betul, kerana murid akan patuh, dan apabila patuh, tingkah laku yang tidak diingini itu akan dikurangkan. Dan yang ketiga, pencapaian akademik murid akan lebih menunjukkan kesan yang positif. Okey, maksudnya kat sini, kalaulah seorang guru yang terbaik itu mampu untuk membuat keputusan dengan lebih baik, maka pencapaian akademik, mungkin sosial murid itu sendiri terbentuk dengan sahsiah murid itu terbentuk dengan elok, maka secara automatiknya pencapaian akademik mereka juga akan meningkat dan akan memajukan lagi pencapaian akademik dalam kelas mereka itu sendiri. Maksudnya kalau guru kelas lah contohnya pandai buat keputusan, jadi perkara ini akan secara tidak langsung akan menunjukkan kesan yang lebih positif dari segi pencapaian akademik murid tersebut.